Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 yang dianggotai oleh Nur Amira, Nur Akilah, Siti Mariam, Wan Aisyah, Dayang Farhanim, Nur Alisa, Nadihah Afiqah, Aminah Tahirah, Fatin Wahidah dan Kamilia Husna akan membentangkan mengenai falsafah praktikal iaitu politik. Untuk definisi politik, perkataan politik itu sendiri sebenarnya berasal daripada perkataan Yunani iaitu polis yang mana bermaksud bandar-bandar. Politik ini adalah merupakan satu sistem pemerintahan yang kita jalankan dalam satu pemerintahan. Falsafah politik kebiasaannya akan membicarakan tentang bagaimana untuk mencapai satu pemerintahan yang ideal, pemerintahan yang baik dan keadilan yang mana yang akan bersangkut paut dengan pemerintah dan juga rakyat. Untuk konsep politik yang pertama iaitu negara. Negara ni maksudnya adanya peraturan dan juga undang-undang dalam kehidupan negara pada dasarnya bertujuan untuk mengekang roda pemerintahan supaya pemerintahan itu sendiri berada dalam keadaan yang teratur, selamat dan juga berterusan. Untuk konsep politik yang kedua iaitu kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat ini maksudnya kekuasaan untuk kita nak buat satu undang-undang tu mestilah dilakukan oleh rakyat dengan perantaraan Dewan Perwakilan Rakyat. Maksudnya yang berdaulat adalah dengan kehendak rakyat ataupun kehendak umum. Untuk konsep politik yang ketiga iaitu kekuasaan. Kekuasaan ini membawa maksud macam ni. Katalah ada seorang pemimpin ataupun pemerintah dekat sebuah negara yang mana dia telah menyalahgunakan kuasa yang dia ada untuk mendapatkan keuntungan secara peribadi. Lambat laun akan muncul satu gerakan massa yang mana kita dah tak dapat nak bendung sebagai tindak balas terhadap penyalahgunaan kuasa tadi. Untuk konsep politik yang terakhir iaitu konsep pilihan raya umum. Pilihan raya umum ni sebenarnya adalah satu petunjuk terhadap pemerintahan demokratik. Maksudnya melalui kaedah pilihan raya ini, aspirasi rakyat ataupun calon dapat ditampung dengan sistem pilihan raya umum yang lebih baik. Bagaimana pula dengan ciri-ciri? Ciri-ciri yang pertama adalah preskriptif. Preskriptif ni merupakan sesuatu perkara yang perlu dilakukan tetapi telah digariskan sebelumnya. Sebagai contoh, seorang ahli falsafah politik perlu memainkan peranan dalam memberi penyelesaian kepada masalah yang timbul dalam kalangan masyarakat. Ciri-ciri yang kedua adalah subjektif. Sebenarnya subjektif ni dia merujuk kepada satu pendekatan ataupun penyelidikan suatu masalah yang bertentangan dengan pendekatan objektif ataupun bebas nilai. Sebagai contoh, seorang ahli falsafah dia perlulah merasai sendiri kelemahan sesuatu keadaan tersebut sebelum dia boleh memberikan penilaian kepada apa yang sedang berlaku sebenarnya. Ciri-ciri yang ketiga adalah teoretikal. Kita sedia maklum bahawa falsafah politik ni sebenarnya bersifat teori. Sebagai contoh, pandangan Plato terhadap idea keadilan. Bagi Plato, keadilan ni maksudnya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang mana maksud dia satu kemahiran ataupun kerja perlulah diberikan kepada orang yang lebih pakar, orang yang lebih mahir dan bukannya diberikan kepada orang yang tidak layak. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah normatif. Normatif ni akan menentukan peraturan dan kebiasaan sesuatu masyarakat. Sebagai contoh, normatif ni dia akan jadi garis panduan dalam masyarakat, terutamanya bila kita nak adakan satu perbincangan tentang cara kita nak bernegara, panduan kepada pemimpin dan juga garis panduan bagaimana masyarakat perlu berurusan di dalam sesebuah negara. Untuk pandangan tokoh, Plato sebenarnya berpendapat bahawa falsafah politik ni sebenarnya adalah usaha untuk kita nak membincangkan dan juga kita nak menerangkan pelbagai aspek kehidupan manusia dengan negara. Dan Plato juga berpendapat manusia dengan negara ni kita ada satu persamaan iaitu persamaan hakiki. Jadi berdasarkan pendapat Plato tadi, kita dapat buat kesimpulan bahawa satu masyarakat, satu kelompok masyarakat ataupun satu kelompok komuniti yang baik akan menghasilkan sebuah negara yang baik dan begitu juga sebaliknya. Maksudnya kalau komuniti masyarakat itu baik, so negara yang terbentuk pun akan baik, dan kalau masyarakat itu sendiri bukanlah masyarakat yang baik ataupun komuniti yang baik, jadi negara yang akan terbentuk itu juga bukanlah negara yang baik.
Okey, tadi pendapat Plato. Sekarang ni pendapat Niccolo Machiavelli. Okey, Niccolo Machiavelli ni dia berpendapat bahawa falsafah politik ni dia akan merujuk kepada dua aspek, iaitu ilmu yang menuntut kepada pemikiran dan juga tindakan yang praktikal. Okey, bagi Machiavelli sendiri, negara mesti menduduki tempat yang teratas dalam kehidupan seorang pemerintah, yang mana mesti dilihat dengan sendiri tanpa kita perlu merujuk kepada sebarang kenyataan daripada luar negara. Amalan falsafah pragmatisme dalam masyarakat Malaysia. Falsafah pragmatisme ini dihasilkan berasaskan pada rasional dan keyakinan para pemikir terhadap idea yang dicetuskan. Mereka percaya bahawa amalan falsafah pragmatisme ini dapat menghasilkan sesuatu output yang positif serta praktikal. Falsafah pragmatisme ini dapat digunakan dalam pelbagai bidang, khususnya bidang sosial dan politik. Di Malaysia, falsafah ini telah diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu mantan Perdana Menteri kita, dalam kenyataan beliau yang berkata bahawa the alliance or national are always prepared and willing to follow the different elements of the current ideologies which in their estimation can help them and the nation they rule. Implikasi amalan falsafah pragmatisme. Falsafah pragmatisme telah mengajak manusia supaya bersikap lebih progresif serta berkeyakinan apabila menjalankan atau melahirkan sesuatu pandangan yang kemudian diterjemahkan dalam gerak laku manusia, sama ada secara individu atau kelompok organisasi. Rasional pemikiran manusia dianggap berdaya tinggi kerana mereka dapat memikirkan apa yang baik untuk kehidupan mereka, dan selagi mana idea ini diyakini dapat membawa kebaikan, nescaya ia akan membawa sesuatu output yang positif. Berpegang kepada falsafah ini akan memastikan bahawa idea mereka akan terlaksana. Akan tetapi, falsafah pragmatisme ini hanya berpandukan semata-mata kepada rasional sahaja yang jelas telah mengenepikan hal-hal agama. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara Islam yang menolak keras istilah LGBT, iaitu lesbian, gay, bisexual and transgender. Penguasaan undang-undang telah lama dipraktikkan di Malaysia berkaitan tingkah laku yang diklasifikasikan bawah istilah LGBT. Namun begitu, makin hari semakin ramai masyarakat yang memperjuangkan golongan LGBT atas konsep hak asasi manusia. Idea ini lahir dari pemikiran falsafah pragmatisme yang kebanyakannya menolak nilai keagamaan kerana bercanggah dengan realiti dan pemikiran rasional. Sebagai contoh, pada bulan Mei 2020, seorang lelaki mengajukan tuntutan di Mahkamah Persekutuan terhadap undang-undang Islam yang melarang persetubuhan melawan perintah alam di negeri Selangor. Terdapat juga percubaan untuk membuat perarakan menyuarakan hak LGBT seperti yang berlaku pada Mei 2017. Selain daripada itu, Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir juga telah menimbulkan kekeliruan masyarakat apabila beliau bersuara untuk memberi komitmen terhadap pegangan PBB berkaitan hak asasi manusia. Deklarasi tersebut jelas bercanggah dengan pandangan dan undang-undang negara Malaysia. Hal ini kerana memberi komitmen terhadap pegangan PBB secara tidak langsung bermaksud menyokong hak golongan LGBT. Perkara ini dapat dibuktikan dengan jelas melalui politik dan pentadbiran negara. Isu korupsi tidak dapat dipisahkan dengan politik, terutamanya isu rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Perkara ini berlaku kerana walaupun negara jelas berpegang kepada anti korupsi, menteri dan pihak pentadbir sendiri yang bercanggah dengan konsep negara. Hal ini kerana pengamalan ideologi pragmatisme yang mewujudkan pemikiran nilai yang baik adalah berdasarkan nilai yang mempunyai alasan yang baik, telah mengaburi tindakan individu untuk membuat keputusan mengikut etika dan moral yang sepatutnya. Oleh itu, perbuatan korupsi juga dilihat sebagai satu cara yang betul untuk memperoleh sesuatu demi tujuan yang baik. Masyarakat, terutamanya golongan belia,
banyak menyuarakan ketidakpuasan hati atas isu korupsi yang berlaku. Namun begitu, dapat kita lihat bahawa segelintir besar dari rakyat sendiri tidak konsisten dengan apa yang diperjuangkan apabila mereka seolah-olah diam setelah memperolehi keuntungan dari parti atau pihak pentadbir yang dikatakan rosak. Ramai di antara mereka hanyalah memperjuangkan hak demi kebaikan masing-masing. Begitu juga para aktivis politik. Seringkali kita lihat bertukar-tukar pegangan dan dasar demi memperolehi kuasa untuk mencapai visi utama. Contoh yang dapat kita lihat, sewaktu fasa kejatuhan Perdana Menteri yang ke-6, Najib Tun Razak, ramai aktivis yang secara tiba-tiba menyokong Tun Dr. Mahathir dan Anwar tanpa mempersoalkan pegangan, nilai moral dan etika mereka serta perilaku silam mereka yang jelas menunjukkan korupsi. Perkara ini sekali lagi menimbulkan tanda tanya terhadap nilai etika dan moral masyarakat yang sepatutnya diikuti seperti yang dibariskan dalam agama serta rukun negara Malaysia. Bagi mengelakkan perkara ini berterusan, tindakan atau aktiviti yang mempromosikan dan mempunyai unsur-unsur LGBT hendaklah disekat secara menyeluruh. Pihak berwajib hendaklah menjalankan pemeriksaan secara berkala bagi membendung aktiviti tersebut dijalankan. Undang-undang yang longgar antara punca yang terbesar yang menyebabkan gejala LGBT di Malaysia semakin berleluasa. Oleh itu, undang-undang juga perlu diperketatkan supaya golongan yang terlibat dengan kegiatan LGBT ini lebih gerun dan tidak mampu untuk melanggarnya bagi tujuan kepentingan mereka sendiri. Di samping itu, seperti yang dilakukan oleh golongan LGBT yang giat mempromosikan kegiatan mereka sama ada di media sosial atau secara berkempen di jalanan, secara terbuka atau tidak terbuka, kita juga perlu untuk menubuhkan kempen atau program sama bagi membantras dan menyebarkan tentang keburukan LGBT ini dan risiko terhadap individu jika terlibat dalam aktiviti terkutuk ini. Bagaimana yang telah dinyatakan di atas, ianya sangat berkait rapat dengan prinsip rukun negara yang pertama dan keempat, iaitu kepercayaan kepada Tuhan dan kedaulatan undang-undang, kerana kegiatan LGBT adalah tidak sah di sisi undang-undang Malaysia kerana individu yang terlibat akan dijatuhkan hukuman denda iaitu penjara tidak kurang 2 tahun ataupun sebatan. Isu LGBT juga bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan iaitu Islam sebagai agama rasmi. Justeru, golongan yang memperjuangkan hak LGBT ini dikategorikan sebagai golongan yang menentang Perlembagaan Persekutuan. Antara kaedah yang boleh digunakan bagi membantras aktiviti rasuah ini, kerajaan telah menubuhkan badan-badan khas yang bertanggungjawab untuk menangani aktiviti rasuah di Malaysia seperti Unit Pencegahan Rasuah yang ditubuhkan pada 1999, Badan Pencegah Rasuah yang ditubuhkan pada 1967 dan banyak lagi. Tujuan penubuhan badan-badan tersebut tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk membantras kegiatan rasuah di Malaysia. Selain itu, pihak berwajib hendaklah mengadakan program dan kempen pencegahan rasuah yang melibatkan pelbagai golongan masyarakat bagi membuka mata masyarakat bahawa hukuman tidak akan dijatuhkan kepada penerima rasuah sahaja. Malah, pemberi rasuah juga akan dihukum jika sabit kesalahan. Ceramah yang menampilkan individu yang terlibat dengan aktiviti rasuah dan pengalaman individu tersebut berkenaan hukuman yang diterima olehnya juga dapat membantu menyedarkan masyarakat bahawa kesan pelibatan dalam aktiviti rasuah sangatlah besar. Isu korupsi juga boleh diatasi dengan pukul rata semua individu, tidak kira golongan dengan mengenakan undang-undang dan melantik orang yang arif lagi saksama untuk menjatuhkan hukuman. Hal ini untuk mengelakkan dari terjadinya isu berat sebelah dan mengetepikan rasa belas kasihan dalam menjatuhkan hukuman kepada pesalah. Berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan, penekanan terhadap pendidikan rohani melalui sistem pendidikan Islam dan kafah dalam kalangan murid amat penting bagi mencapai konsep jeri, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Fungsi pendidikan dari segi rohani adalah untuk membentuk jati diri dalam kalangan murid, berpegang teguh dengan agama dan berakhlak mulia. Dengan pemahaman dan didikan kerohanian yang cukup, ia dapat mengelakkan anak muda atau generasi hadapan untuk mengamalkan rasuah. Sekian dari kami kumpulan 3. Terima kasih.